Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 46 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,252 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 26 adalah kes tempatan manakala 20 kes import. Sementara itu, 2,358 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 2%. Bagi kategori 4, hanya satu kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sementara itu, 363 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 44 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,787. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 8.9%. Sehingga 26 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.8%, untuk 2 dos vaksin 93.9%, sementara 38.7% bagi penerima 3 dos vaksin. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memperkenalkan kempen mesra yang diberi nama MESRA yang bermaksud Muhibbah, Etika, Senyum, Ramah dan Adil. Perasmian kempen berkenaan disempurnakan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ali bin Apong dalam ucapannya menggariskan, inisiatif seumpamanya selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja MIB yang berhubung rapat dengan budaya Brunei. Jelasnya lagi, sentuhan insan menjadi faktor penting dalam memantapkan kualiti perkhidmatan. A friendly service personnel can make the experience more pleasant, enjoyable, and guests are more likely to patronize the establishment again, whether it be restaurant, shops, or even a country. Latihan kempen dikendalikan dengan kerjasama Pusat Serantau Simeo bagi Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal Simeo Voktek dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupa SB. Seramai 174 peserta menyertai kempen. Memberikan pengalaman yang unik kepada pengunjung-pengunjung luar negara, sama ada yang beragama Islam ataupun tidak, untuk merasai keindahan Islam yang dipraktikkan oleh semua lapisan orang Islam di negara Ketania. Ianya juga untuk meningkatkan kesedaran, menyemai dan memupuk nilai-nilai Islam dalam industri perkhidmatan. The training is quite interesting, where we learn not only on customer service, but how we insert the Islamic value through it. We'll teach more about the Islamic value, and then our MIB is very important in the country, for the countries, and also to let the other peoples to know more about MIB. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam mengadakan majlis Hari Penghargaan dan pembukaan semula pusat tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Cawangan, Kuala Belait. Pembukaan semula pusat berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para penaja yang menyumbang dalam membaik pulih Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Cawangan, Kuala Belait.
Negara Brunei Darussalam mempengerusikan mesyuarat khas pegawai-pegawai kanan mengenai tenaga SOME dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Mesyuarat yang diadakan selama 2 hari turut disertai negara anggota ASEAN, Badan Tenaga Khas ASEAN dan rangkaian subsektor, Sekretariat ASEAN dan Pusat ASEAN bagi Tenaga ACE. Mesyuarat dimulakan dengan SOME khas dan disusuli dengan mesyuarat Majlis Badan ACE ke-24 pada hari kedua. Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga mempengerusikan SOME khas. Antara yang dibincangkan pelaksanaan tenaga ASEAN dan keutamaan perancangan bagi tahun mendatang. Mesyuarat hari pertama membincangkan mengenai laporan dari Annual Priority Deliverables for ASEAN Energy Cooperation, laporan APAEC Phase 2 2021-2025 dan Work Plan Year 2022 yang dikeluarkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai tenaga. Sementara mesyuarat Majlis Badan ACE ke-24 membincangkan dan menilai semula laporan Pusat ASEAN bagi Operasi Tenaga 2021 dan rancangan bagi tahun 2022. Mesyuarat juga dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Victor Jona, Under Secretary of State, Kementerian Lombong dan Tenaga Kemboja selaku naib pengerusi mesyuarat. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Lamunin akan diadakan secara pandu lalu pada 6 Februari 2022. Jabatan Daerah Tutong dalam siaran akhbarnya memaklumkan majlis tersebut akan diadakan di Balai Raya Kampung Lamunin, Mukim Lamunin, Daerah Tutong mulai pukul 8 pagi hingga 2 petang menggunakan kaedah tablet dan kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi Penghulu Mukim dan Kota Kampung PMKK akan mula dibukakan bermula 4 Februari 2022 bermula pukul 8 pagi dan ditutup pada 6 Februari 2022 pukul 2 petang. Sebelum itu, para penduduk Mukim Lamunin dikehendaki untuk mendaftar sebagai pengundi melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK sebelum pukul 8 pagi pada 3 Februari atau menggunakan kaedah tablet yang akan ditutup pada 5 Februari 2022 pukul 8 pagi. Sementara bagi pendaftaran melalui kertas undi, pendaftaran akan ditutup pada hari pengundian dijalankan pada 6 Februari 2022 pukul 2 petang. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Senduran Berhad DST, Progresif Senduran Berhad dan Mac Telecommunications Sistem Senduran Berhad MacTel menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge, GCE Peringkat O dan IGCSE sesi Oktober-November 2021. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh membuat pendaftaran melalui SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan Progresif Senduran Berhad. Tiada bayaran akan dikenakan sewaktu pendaftaran melalui telefon bimbit. Pendaftaran boleh dibuat mulai hari Jumaat 28 Januari 2022. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar melalui SMS setelah mendapat kelulusan
daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan bolehlah berhubung melalui email dan laman sesawang seperti yang tertera. Dalam pada itu, permohonan secara dalam talian HIKAS 2022 pusingan pertama akan ditutup pada hari Khamis 22 Februari 2022 selepas pukul 2 petang. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya memaklumkan permohonan tersebut adalah bagi kemasukan institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA dalam negara dan permohonan biasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan bagi tahun akademik 2022-2023. Para pemohon juga diingatkan untuk memastikan borang HIKAS dalam talian dihadapkan, submit dan dokumen sokongan yang diperlukan oleh IPTA berkenaan dihadapkan sebelum tarikh tutup permohonan. Sebarang permohonan selepas tarikh tutup tidak akan dilayan. Para pemohon juga hendaklah membuat pembayaran yang tertunggak sama ada secara dalam talian melalui BIBD Mobile Application sebelum hari Khamis 17 Februari 2022 pukul 11 malam atau secara tunai di kaunter pembayaran pada hari Khamis 17 Februari 2022 di Pusat Tingkatan 6 Tutong sebelum pukul 11 pagi dan Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong sebelum pukul 2 petang. Sebarang pembayaran yang dibuat selepas tarikh tutup tidak akan dilayan dan tidak akan dikembalikan. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi pentadbiran HIKAS melalui email di ask.hikas@moi.gov.bn. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah masih di tahap yang rendah, terutama darah jenis O dan A. Justru Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk sama-sama membantu usaha Pusat Pendermaan Darah dalam meningkatkan stok bekalan darah di negara Brunei Darussalam. Orang ramai boleh berkunjung ke Pusat Pendermaan Darah atau tabung-tabung darah berdekatan untuk menderma darah. Bagi mereka yang ingin mengunjungi Pusat Pendermaan Darah, tempahan slot melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Waktu beroperasi bagi perkhidmatan pendermaan darah di Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Waktu operasi tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Belaid dan tabung darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong juga setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Orang ramai juga boleh menderma darah di kempen derma darah bergerak dan tempas slot melalui aplikasi Bloodcard yang sangat digalakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 22424424 sambungan 6001 atau 6002 atau WhatsApp 7375745 atau email bloodbank@moh.gov.bn dan Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Dua orang warga negara asing didapati melakukan kesalahan di bawah peraturan 15/3/17 Akta Imigresen iaitu bekerja menyalahi jawatan. Bagi warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah, dipenjarakan dan diusir ke negara asal dan nama mereka disenarai hitamkan. Kesalahan itu ditemui semasa operasi yang diberi nama Tumpas yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Operasi tertumpu di kawasan perumahan di Mukim Serasa berhubung dengan warga asing yang membuat perkhidmatan sebagai tukang potong rumput dari rumah ke rumah. Kedua-dua warga negara asing terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk siasatan lanjut.